Apa yang berlaku, saudara? Kesan negeri Perak cukup besar. Alhamdulillah, izin Allah Subhanahu wa taala, selepas Nizar Jamaluddin membaca satu firman Allah. 3 hari di hadapan Sultan Perak, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Apa yang disebut sebagai sembah derhaka? Mana ada sejarah orang Melayu menyembah derhaka kepada Sultan? Tapi kebiadaban Nizar Jamaluddin sehingga dia sanggup melakukan sembah derhaka. Lalu dia membaca ayat qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzu'ul mulka mimman tasha. 3 hari selepas daripada itu Allah mencabut kerajaan Nizar Jamaluddin. Kerana Allah sayang Melayu Islam di bumi negeri Perak. Bayangkan saudara, apabila Ngakome dan Ngekoham yang menguasai kerajaan negeri Perak, pilihan raya yang ke-12. Lihat bagaimana berlaku di Pulau Pinang apabila Lim Guai orang lihatlah di Pulau Pinang, saudara, apabila Lim Guai menjadi ketua menteri Pulau Pinang, di mana orang-orang PAH ni panggil Lim Guai dengan satu gelaran yang cukup tinggi. Mereka memanggil Lim Guai dengan panggilan Khalifah Umar Abdul Aziz. Tuan-tuan bayangkan, orang PAH panggil Lim Guai Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz kepala apa bersunat pun dah. Saudara bayangkan apa kebiadaban Lim Guai di Pulau Pinang. Mereka merampas tapak masjid. Hari ini bacaan Al-Quran tidak boleh dibaca sebelum masuk sewaktu subuh di negeri Pulau Pinang. Saudara bayangkan nasib bagaimana Islam dan Melayu. Dan lihatlah di Kelantan, 23 tahun ni Abdul Aziz menjadi menteri besar. Isu air tak pernah selesai. Tiba-tiba nak buat lebuh raya rakyat pula. Lebuh raya rakyat, saudara. Bayangkan tahun lepas, kononnya apabila kerajaan pusat tidak memperuntukkan untuk membuat lebuh raya, lalu Husam Musa selaku Esko Kanan memberi cadangan bahawa kerajaan Kelantan buat sendiri lebuh raya rakyat. Tuan-tuan bayangkan, nak buat lebuh raya ni bukan ambil masa seminggu. Ini masa seminggu nak buat lebuh raya. Pergi pecah tanah. Ni Aziz pergi pecah tanah dalam masa seminggu. Ni nak buat lebuh raya. Tuan-tuan tahu belanja berapa banyak buat lebuh raya di Kelantan daripada Kuala Kerai Kota Baru? 1.8 bilion. Bilion atau bilion, bukan milion, bilion. 1.800 juta. Takkanlah 1.800 juta buka kepiah 5 kupang RM1. Tuan-tuan mari fikir. Nak kutip RM1.25% untuk buat lebuh raya rakyat 1.8 bilion. Ini nak buat lebuh raya, bukan nak bagi makan hantu raya. Sebab itu, saudara, apakah kita yakin dengan janji Pakatan Pembangunan, walaupun janji-janji nak beri bulan dan bintang kepada rakyat kalau mereka memerintah negara? Ini adalah pembohong. Kerana Anwar Ibrahim seorang manusia yang dilahirkan yang cukup pakar dalam bidang pembohongan, penipuan, penyelewengan. Sejarah 16 September, apakah rakan-rakan saya daripada PAS lupa sejarah Anwar Ibrahim 16 September menyatakan bahawa akan berlaku perubahan? Dan Anwar Ibrahim bercakap di Kelab Sultan Sulaiman. Penipuan ini bukan negara lihat, dunia melihat penipuan Anwar Ibrahim. Saya masih lagi ingat ketika Anwar Ibrahim bercakap di hadapan rakan-rakan, saudara sabar, kita sekarang sedang menunggu panggilan daripada Istana Negara.
Bila kita dapat panggilan saja, kita akan berharap untuk mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Kini ada 3 orang yang mewakili Pakatan Rakyat. Pertama, Dr. Hatta Ramli mewakili PAS, dan Chua mewakili PKR, dan DAP saya lupa seorang lagi sedang bergerak ke Putrajaya untuk menyerahkan memorandum kepada Datuk Seri Abdul Ahmad Badawi. Mudah-mudahan Datuk Seri Abdul Ahmad Badawi menyerahkan kuasa dalam keadaan aman. Sabar saudara, kita sedang menunggu panggilan Istana Negara. Dengar tuan-tuan, pakak berapah takbir, Allahu Akbar. Ini aku sekali kena tipu. Saudara, bayangkan Anwar ni seorang kaki penipu. Dahulu dalam penjara menyatakan dia diarseni oleh kerajaan, hidup sampai sekarang. Kemudian memfitnah menyatakan bahawa kereta dia dirosakkan, kononnya untuk membunuh dia dalam keadaan kemalangan jalan raya. Sampai sekarang boleh hidup aman damai. Ketika mahkamah kita tengok tuan-tuan macam mana dia menipu rakyat sakit pinggang. Sakit pinggang macam tak boleh jalan, apa saja sakit pinggang, suruh papan, tarik papan buah keranji dalam perahu, sorong depan, sorong belakang. Bila ditanya, mana aku tahu? Saudara, ini anak. Sebab itu saya tidak bercakap soal janji-janji, kerana kita dilihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di buah negeri yang hari ini dihadapi, dipegang, diperintah oleh pembangkang. Apa yang mereka buat dengan janji-janji mereka? Banyak mana mereka melaksanakan janji-janji yang menyebabkan rakyat Selangor, jiran wilayah Persekutuan Kuala Lumpur hari ini disaman oleh rakyat, sehingga Khalid Ibrahim menyatakan bahawa itu bukan janji, itu manifesto. Sedangkan janji ini tuan-tuan, salah satu syarat orang beroleh kemenangan di sisi Allah ialah menunaikan janji. Di amanatihim wa ahdihim ra'u. Surah Al-Mu'minun. Di sana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sifat 7 perkara yang diberi kemenangan, kerajaan yang beri kerajaan yang baik. Kalau kita bercakap soal kerajaan, قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Antara Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa antara kemenangan orang-orang di sisi Allah, mereka yang menjaga amanah dan mereka yang tidak memungkiri janji. Kerana apa perkataan pembangkang dalam menyambut hari kebangsaan lepas tidak menggunakan tema janji ditepati, kerana mereka tidak pernah menepati janji. Berapa kerat rakyat Malaysia menyaman kerajaan kerana tidak menepati janji. Sebab itu saudara, saya bercakap dan saya tidak bersedia untuk bercakap soal janji kerana kita nampak di hadapan mata. Semua saya nak peringatkan rakan-rakan kita daripada wangsa maju. Jangan kata sebagaimana kata orang-orang tua, dengar guruh di langit, jangan air di tempayan dibuang. Kita telah diperlihatkan di hadapan kita. Walaupun mereka cuba membangkang dan membangkang, sebab itu kami bangkit menentang PAS. Kerana apabila menyadari PAS hari ini saudara bukan lagi PAS di zaman pimpinan-pimpinan yang lepas. Walaupun ada rakan-rakan mengatakan Ustaz Hasan Basri lari daripada perjuangan, Ustaz Hasan Basri lari daripada prinsip perjuangan, sehingga sifat orang PAS ni saudara, sehingga mereka memfitnah kami dan rakan-rakan. Apa bahasa yang mereka tidak keji, tidak maki, tidak hamu.
Yang paling malam mereka menyatakan wasa akidah. Seolah-olah hari ini mereka meletakkan siapa yang menentang PAS, menentang Islam, siapa yang menolak PAS, menolak Islam. Ini satu doktrin yang sesat, sehingga mereka menyatakan bahawa sokong PAS masuk syurga, sokong PAS dapat pahala. Kita nak tanya, apakah kerana menyokong PAS masuk syurga, sedangkan ada ahli-ahli PAS yang tidak sembahyang? Betul atau tidak? Aku tahulah aku orang PAS. Saya masih lagi ahli PAS yang belum dipecat. Tidak senasib dengan Datuk Hassan Ali yang dipecat terus. Ustaz Nasharuddin Mak Isa belum dipecat sebagai ahli PAS. Setiausaha Perhubungan PAS Negeri Selangor Syed Norman Taha hari ini bangkit menentang PAS, belum dipecat sebagai ahli PAS. Kita nak bertanya kepada rakan-rakan, apa mana perjuangan? Apa mana prinsip? Perjuangan dan prinsip bukan sekadar kita bercakap pada ucapan. Perjuangan dan prinsip bukan sekadar kita bercakap kepada akal kita. Perjuangan dan prinsip itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am. 10 larangan Allah Subhanahu wa taala. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Sampai satu ayat 4 prinsip Allah kata apa? La yukallifu nafsan illa wus'aha. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi'ahdillahi awfu. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Di sana Allah Subhanahu wa taala memperjelaskan apa makna prinsip. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Prinsip itu Allah kata, hendaklah kalau kamu berkata, hendaklah kamu berkata benar, walaupun kaum kerabat kamu, walaupun saudara mara kamu, walaupun adik-beradik kamu. Tapi hari ini apabila PAS bersama dengan DAP, bila PAS bersama dengan Parti Keadilan, dia boleh menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Dia tidak bercakap benar, dia mencari hujah dan dalil untuk membenarkan kebiadaban dan kekurangan ajaran Anwar Ibrahim. Pasal apa? Pasal PAS hari ini mereka tidak nampak lain, mereka hanya nampak Putrajaya, Putrajaya, Putrajaya. Hatta zikir orang PAS pun Putrajaya, 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 Putrajaya. Saudara, walaupun mereka menyatakan kita pegang pada prinsip, walaupun pimpinan-pimpinan mereka menyatakan kita pegang pada perjuangan, tapi hari ini kita lihat, kalau dahulunya PAS ketika bergerak secara sendirian, kerana penubuhan PAS bukan untuk mencari kemenangan semata-mata. Kita dimotivasikan, dan saya selaku ketua penerangan dan juga pengurusi akademik latihan PAS Negeri Selangor memotivasikan ahli-ahli dalam kursus-kursus pada ahli-ahli. Kita bukan nak mencari kemenangan semata-mata, kerana kemenangan bukan milik kita. Kemenangan adalah milik Allah. Kalau Allah nak beri kemenangan, Allah boleh beri. Kita selalu diperingatkan dengan ayat Allah, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzu'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ahli-ahli PAS dimotivasikan dengan ayat menyatakan bahawa Allah, katakanlah Allah yang memiliki kerajaan, dan Allah berkuasa kepada siapa kerajaan yang Allah nak beri. Allah berkuasa pada siapa kerajaan yang Allah nak cabut. Allah berkuasa pada siapa yang Allah nak muliakan, dan Allah berkuasa pada siapa yang Allah nak hina. Tiba-tiba ayat ini tidak lagi menjadi motivasi kepada ahli-ahli PAS pada hari ini. Hari ini tidak ada lagi ayat-ayat bercakap soal negara Islam. Hari ini tidak ada lagi ayat-ayat bercakap untuk melaksanakan hudud. Kalau dahulunya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang telah diputuskan oleh Allah, zalim, fasik, kafir. Tapi hari ini tidak ada lagi ayat-ayat ini dibaca. Hari ini ceramah-ceramah PAS,
Mereka hanya bercakap soal Putrajaya, Putrajaya, Putrajaya. Pasal pun tidak ada lagi ayat-ayat Allah yang dibaca kerana hari ini penceramah pasal apa dia saudara? Hari ini penceramah pas